masak nasi lemak satu Malaysia sempena hari kemerdekaan yang ke-63 tahun. Okey, inilah bahan-bahan untuk membuat sambal. Yang ni saya memang siap-siap blender untuk saya simpan ya, bukannya saya akan guna semua kecuali cili yang saya akan guna semualah. Okey, kita start dengan sambal dia dulu, okey. Okey, kita panaskan minyak dulu. Kita akan tumis bahan-bahan yang bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian kita masukkan cili kering yang kita dah blend. Okey, minyak dah panas. Kemudian kita masukkan bawang. Okey guys, sorry video saya tersekat. Okey, jadi saya akan jelaskan macam mana saya masak sambal. Mula saya panaskan minyak dan saya masukkan bawang putih dan bawang merah, saya tumis sampai garing dan kemudian saya masukkan cili dan saya kacau-kacau sampai dia pecah minyak. Dan jangan lupa masukkan garam dan juga cukup rasa, ikut kesesuaian korang, okey. Dan kemudian masak dengan penuh kasih sayang, insyaAllah sedap. Okey guys, saya masak sambal je ni yang tersekat, yang lain-lain dia semua okey. Okey guys, untuk nasi lemak saya menggunakan beras mati dan juga saya campurkan sedikit beras biasa. Saya menggunakan santan pekat ya, santan ori, dan saya juga menggunakan 3 helai daun pandan. Okey, kita rendam sekejap ya, kita rendam sekejap, terus kita masukkan dalam sini. Okey, kita akan masukkan santan. Ini beras dah basuh ya, kita masukkan santan. Kita masukkan santan, kita kacau lagi. Kemudian kita masukkan garam sedikit ya. Kita masukkan garam ini sikit je. Kemudian kita kacau lagi sikit. Kita tambah air putih sikit ya. Okey. Kemudian kita masukkan daun pandan. Kita kacau lagi. Okey, kita masak macam biasa ya, masukkan dan tekan rice cooker. Okey dah. Untuk dia punya lauk adalah ayam. Saya menggunakan isi ayam ya. Dan kemudian saya akan meletak tepung bestari. Saya akan letakkan tepung bestari ya, dia tepung bestari yang spicy ya. Ini dia. Okey, saya letak dalam 1 cup ni ya. Okey. Kemudian kalau macam tak nak letak garam ke apa ke pun boleh juga, sebab tepung bestari ni pun dah ada, tapi saya nak letak garam sedikit lagi. Saya letak garamnya. Ni garam dia. Okey. Okey, dan kita kacau. Okey, ni ayam kita akan perap sekejap, lepas tu baru kita goreng. Guys, ini adalah bahan-bahan yang untuk nasi lemak juga. Kacang kita akan goreng dan juga ikan bilis. Okey, kita dah panaskan minyak dan kita akan goreng. Nasi lemak kalau tak ada kacang dan ikan bilis itu bukan nasi lemak nama dia ya guys. Okey, jom kita akan pergi step seterusnya. Okey, kita akan goreng ikan bilis. Okey, ikan bilis kita dah siap kita goreng. Kemudian kita goreng kacang. Okey, saya menggunakan timun ya, timun Jepun. Saya menggunakan timun Jepun. Kita dah basuh, cara kita akan potong-potong. Yang ke-63 tahun merdeka. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan buat roti sandwich telur dan saya akan tunjukkan bahan-bahan dia. Jom. Okey guys, ini adalah bahan-bahan untuk kita buat roti sandwich telur ya. Ini adalah telur yang saya dah basuh dan saya dah tinggal saya nak masak. Dan ini ada tomato dan juga timun, dan juga saya menggunakan lada sula ya. Kalau nak letak lada sula pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau korang nak tukar kepada black pepper pun boleh. Dan saya menggunakan daun salad ya. Okey. Okey, mula-mula kita rebus telur dulu ya. Kita rebus telur dalam 15 minit ya. 15 minit. Dalam 5 minit. Kita letak garam sedikit ya. Ini adalah petua yang saya dapat. Petua ni untuk senang kita untuk kopek telur ya. Okay, setelah kita masak, kita tutup api ya. Kemudian kita angkat, kita buang air dulu ya. Oke, lepas tu kita rendam air biasa dulu. Jadi senang lagi sejuk, lalu kita kopek ya. Ni gasnya saya letak garam tadi kan lah, senang kopek guys. Nah, kita buka semua. Senang. Itu adalah petua bila kita letak garam ya. Senang dia buka ya. Boleh letak garam ataupun minyak ya. Okey. Susah pula bila tak pakai tangan satu. Okey. Okey, tak ada yang calar. Okey. Nampak tak? Itu adalah betul, okey. Boleh korang cuba dekat rumah letak garam ataupun letak minyak. Okey, selamat mencuba. Okey guys, ini adalah barang-barang yang saya dah potong. Timun, tomato ni saya potong dua jenis ya, sebab budak-budak tahu lah kan, dia memilih sikit. Jadi kita ni pandai-pandai lah sebagai seorang mak ni kan. Yang ni yang jenis tebal sikit, yang ni betul-betul nipis ya. Okey, juga salad macam biasa tadi je. Roti yang saya dah potong tepi-tepi dia tu, dan juga mayonis. Saya lupa tadi mayonis, saya beli mayonis ya. Okey, ni adalah telur yang saya dah potong. Ini yang telur tadi yang saya dah kopek semua. Okey. Okey, kita start dulu dengan kita lenyek telur ni sampai hancur menggunakan ni ya. Jadi biasa saya akan menggunakan ini. Kita lenyek dulu, kita tepikan dulu. Sudah siap. Kalau korang pakai yang untuk burger ni lagi senang lah. Kalau korang pakai jenis yang macam ni ya. Tapi kalau korang tak ada, tak apa, boleh guna dapur apa yang alat yang korang ada kat rumah lah ya.
kan korang nak letak banyak ataupun sikit. Oke, kita akan kacau dia sampai sebati ya. Kita kacau-kacau. Nah ni kalau korang buat macam ni, banyak sikit macam ni kan, boleh tahan seminggu ya dalam peti ais. Seminggu ya, korang boleh. Bagi saya kalau seminggu tak sampai kot, sebab ya roti ada kan boleh satu bila-bila masa je. Hari malam kita nak rasa lapar, boleh kita makan kan. Ni untuk bekal ke sekolah anak-anak pun boleh, nak bawa bekal ke office pun boleh, terpulang kepada anda. Okey, ni dah siap ya, saya nak telur. Ni kalau kita dah siap. Ni nampak tak? Okey, kita akan ambil roti. Kita letak telur. Ya, terpulang. Nak banyak nak sikit pun terpulang. Okey, kita sapu macam biasa. Lepas tu you all tahu kan. Lepas tu letak timun, letak tomato, lepas tu letaklah salad, terpulang, nak banyak pun boleh. Letak saladnya. Lepas tu letak pasti sikit lagi. Lagi nampak berat sikit dalam tengah-tengah dia tu. Tak macam ni. Okey, korang nampak tak? Senang je. Kat luar jual isi sikit kan. Korang kalau buat dekat rumah, sepuas hati korang nak letak banyak ataupun sikit, sebab benda ni sangat-sangat simple dan senang. Tada, dah siap dah guys. Nampak tak? Kalau korang buat dekat rumah, bolehlah cuba dan share ya. Dah senang. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Syakira Waka Waka. Bye, assalamualaikum. Bye bye. Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan masak kari kepala ikan. Saya menggunakan ikan merah ya, dia punya kepala dengan ekor. Ini adalah bahan-bahan yang saya guna. Okey, jom kita sulap dia. Dah siap. Guys, ini dah siap, dah saya setelkan semua. Okey, ini adalah terong ya, yang saya rendam supaya untuk mengelakkan dia cepat hitam kan. Jadi kita rendam air. Ikan yang saya dah basuh, dan cili juga saya dah potong-potong 3 batang ya. Dan ini adalah halba campur dan kari, dan saya menggunakan rempah kari ikan dan juga serbuk cili, gambar dia ada di atas. Dan juga saya menggunakan tomato, ada 5 biji, dan juga saya menggunakan bawang merah, bawang putih yang sudah saya kisar. Okey, kita panaskan minyak. Lepas tu dah minyak dah panas, kita masukkan yang halba campur ni ya. Kita masukkan halba campur, kemudian kita masukkan bawang ni ya.
bawang merah yang bawang putih kita tumis lagi. Kari kepala ikan ini saya tak menggunakan santan ya, ini adalah kari, orang panggil kari keling, saya tidak menggunakan santan. Dan juga saya menggunakan asam jawa ya, ini adalah air asam jawa. Kita pulang kepada korang nak masam-masam ya, nak guna banyak pun boleh, nak guna sedikit pun boleh, kita pulang kepada you all, keseleraan masing-masing. Oke, kita tumis dulu sekejap. Kemudian kita masukkan daun kari, kemudian kita masukkan terong kita ya, yang kita dah rendam, kita masukkan. Kita kacau lagi. Kita kacau sekejap-sekejap, lepas itu kita masukkan yang next pula ya. Oke, kita biarkan dalam 2 minit. Dan masukkan tomato. Yang macam terong ni terpulang kepada korang, nak banyak ke, nak sikit pun boleh, dan juga macam tomato pun nak sikit pun boleh, nak banyak pun boleh ya, sebab kita rasa masing-masing. Kita bagi dia laju sekejap, dan kemudian kita masukkan rempah, kemudian kita masukkan rempah kari dan juga serbuk cili ya. Oke, kemudian kita masukkan, kita kacau lagi sampai dia betul-betul sebati ya. Masukkan air dulu sedikit, kacau. Kita tambah air lagi ya. Oke guys, sekarang ini dia nampak dah mecah, sekejap lagi dia akan mendidih. Sebelum dia mendidih tu kita masukkan dulu air asam jawa ya. Kita kacau-kacau dulu ya, pastikan tangan dah bersih ya. Lepas tu kita ni macam ni. Oke, kemudian kita kacau, bagi dia dalam 1 minit. Lepas itu kita masukkan cili besar ya. Kita masukkan ikan dulu, baru cili, sorry. Kita masukkan ikan dulu, last baru kita masukkan cili besar ya. Lagi kita tak payah bagi dia mendidih dulu ya. Tu kita masukkan ikan. Oke, jangan lupa masukkan cukup rasa ya. Masukkan 2 sudu dan juga masukkan garam 1 sudu teh ya. Oke, kemudian kita kacau sekejap dan kita masukkan ikan.
ya. Oke, kita masukkan ikannya, masukkan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Oke. Ikan ini kita masak lama sedikit ya, bagi dia betul-betul betul-betul meresap dan masak. Oke, bila dah mendidih itu baru kita masukkan kita punya cili hijau ya. Bagi dia betul masak dulu, kacau sekejap. Oke, kita tunggu dia mendidih ya. Guys, kita punya kari kepala ikan pun udah mendidih. Oke, kita kacau pelan-pelan ya, sebab kita tak nak ikan itu hancur. Kacau dia pelan-pelan. Oke, last kita masukkan cili hijaunya. Kalau macam korang nak letak bendi pun boleh, tapi sebabkan saya cari bendi hari ini tak ada, saya ini je yang ada. Kalau nak letak bendi pun boleh, ataupun sayur lain kesukaan korang pun boleh letak, macam carrot pun boleh. Okay, kita masak sekejap lagi dalam 2 minit, lepas tu kita angkat. Oke guys, dah siap dah kari kepala ikan kita. Oke guys, korang boleh cuba dekat rumah ataupun korang boleh share di laman sosial yang korang ada. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe channel saya Nur Syakira Wakaka. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat datang. Oke, hari ini saya akan masak dessert, yaitu adalah popia pisang coklat. Oke, ini saya menggunakan bahan-bahan dia adalah popia, menggunakan coklat. Terpulang dengan korang nak guna coklat apa, nak guna coklat Cadbury ataupun terpulang coklat apalah. Saya menggunakan cheese. Ini adalah untuk toppingnya pisang, dan juga ini adalah untuk parut cheese nanti ya. Oke, jom kita start. Jenis popia ni kita tak boleh biarkan dia lama-lama dekat luar ya. Kalau perlu ambil kain basah untuk kita tutup supaya dia sentiasa lembab ya. Kalau dia kering nanti kita tak boleh untuk bentuk dia lah. Oke ya. Oke guys, ini adalah pisang saya dah potong, saya belah 2 je ya. Ini dia, saya dah belah. Oke, kemudian kita teruskan step yang seterusnya. Oke, yang ini popia yang saya dah buka tadi, kita ambil sehelai ya. Kena yang ini kena pelan-pelan ya, yang kulit popia ni, sebab dia nipis jadi dia senang koyak. Kita ambil macam ni. Dan kita sediakan air. Kalau nak pakai air letak tepung sikit pun boleh. Nak guna
apa tu, nak guna air pun boleh, terpulang dengan korang. Kita buat macam ni kan. Kita coba buat macam ni. Kemudian kita ambil coklat. Ini adalah korang nak bentuk macam mana pun boleh juga ya. Macam ni. Ikut apa ni, ikut kesesuaian korang ya. Jadi ini tada, dah siap, dah kita gulung semua. Dan okey, sekarang ni kita akan goreng dia. Dan jom kita goreng macam biasa, tapi pastikan korang goreng ni jangan tinggalkan sekali-sekali, okey, sebab dia cepat hangus. Okey, jom kita goreng. Okey guys, sekarang minyak kita dah panas. Sekarang kita akan masak untuk menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan langsung jaga ya, kalau tak nanti dia hangus, sebab kulit kopi ni skin dia cepat masak ya, jadi kena pandai-pandai jaga. Macam dia punya inti dalam, korang boleh ganti cheese ataupun nak ganti buah-buahan yang lain pun boleh juga, atau kurang cita rasa korang dan cita rasa apa. Goreng macam biasa ya. Okey, pastikan hati-hati bila berada di dapur. Dan macam ni korang dah boleh angkat ya. Pastikan semasa korang menggoreng ni, pastikan api dia perlahan ya, jangan kuat. Sebab apa, nanti dia ni kan, korang faham lah kan, kena pelankan api. Okay guys, kita dah goreng ni, kita susun elok dekat pinggan jenis apapun yang korang guna, terpulang. Okay, kita dah susun macam ni. Okay, kemudian kita letak ni. Korang boleh dapatkan dekat supermarket yang mana-mana ya. Okey, sebelum tu kalau korang nak buka ni, pastikan ni dulu ya. Kadang-kadang korang terlupa kan nak buka. Okey, sekarang ni korang dah buka kan, korang plating lah elok-elok macam ni. Kan, nampaklah menarik. Kemudian plating yang last, yang pemuncak dia tu adalah korang letak cheese atas dia ya.
Tapi ini sebenarnya sesuai cita rasa korang lah ya. Sesuai dengan kadang-kadang nak letak coklat rice pun boleh juga, nak letak nak letak coklat chip pun boleh kan. Kita pulang dengan korang. Oke, kemudian kita parut. Oke, kita parut ya. Parut. Kalau nak letak coklat atas dia lagi boleh ya. Oke. Dan pastikan bila korang dah pakai cheese nih, pastikan simpan di tempat yang bertutup ya. Nak pakai yang, kalau korang ada aluminum foil pun boleh guna, ataupun letak dalam bekas yang tertutup. Oke. Oke, parut lagi. Oke, dah siap. Oke. Tada, dah siap. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa korang like, comment, dan subscribe channel saya Nusakira Waka. Oke, bye. Assalamualaikum.
Papa Joel. Mama jadi Mama Joel. Assalamualaikum. Oke, hari ini saya akan masak chicken chop yang mudah dan pastinya sedap. Nah, oke, saya akan tunjukkan bahan-bahan dia. Hari ini kita masak western. Oke, jom kita tunjukkan bahan-bahan dia. Jom. Oke guys, ini adalah bahan-bahan kita buat chicken chop. Yang ini adalah drumstick yang dah dibuang tulang dia ya. Dan ini adalah kentang, dan saya juga menggunakan nanti yang ini bila kita akan goreng. Oke, ini untuk ayam, kentang, dan juga untuk ini adalah serbuk roti ya. Oke, jom kita ini adalah untuk salad dia. Saya menggunakan yogurt asli, dan juga kubis, carrot, dan juga mayonis. Ini untuk salad. Oke, untuk black pepper saya menggunakan black pepper. Saya menggunakan carbonara punya paste ya, dan juga saya menggunakan sos tiram dan juga sedikit kecap. Oke, ini adalah bahan-bahan yang saya akan guna. Jom kita perap ayam dulu. Oke guys, ini ayam kita dah basuh dan kita bersihkan, kita buang apa yang patut. Kemudian kita perap dia dengan garam, dan kemudian kita letak tepung ya. Kita macam biasa saya menggunakan tepung bestari yang spicy ya. Letak sedikit je. Okey dah, tak sampai 1 cup ya. Dan kemudian kita letak cukup rasa sedikit. Kita letak cukup rasa sedikit sahaja ya. Kita perap. Okey, dah kita dah letak semua. Kita kacau. Kita kacau sekejap ya. Kita kacau biar dia sebati. Kalau korang nak guna tepung lain pun boleh. Kalau korang tak ada tepung bestari, boleh juga guna tepung lain. Kita kacau dia sampai sebati ya. Okey, ni kita dah perap. Okey, kita perap sekejap ya, dalam setengah jam. Lepas tu kita goreng. Okey guys, untuk kita buat salad dia, dan ini adalah yang saya dah basuh. Okey, kemudian kita guna parut ni ya untuk haluskan sedikit carrot ni. Kita parut. Kalau korang nak potong pun boleh. Tapi kalau nak nampak dia cantik, tekstur dia okey, boleh korang parut macam ni. Ini sangat-sangat mudah ya, untuk memudahkan kerja korang di dapur. Jadi dia tekstur dia macam ni. Nampak tak tekstur dia okey kan? Jadi dia tak tebal, dia elok lah. Jadi korang parut dia. Kita
tapi hati-hati ya, sebab benda ni tajam. Okey, untuk kubis pun korang boleh menggunakan ini ya. Tapi ni jenis yang ni kan tak sekeras carrot, jadi korang kena hati-hatilah ya. Dia lembut sikit. Korang parut juga macam biasa. Korang parut je, sebab menggunakan ni tekstur dia sangat-sangat halus. Parut je, tapi hati-hati ya. Ni kita buat awal supaya kita sejukkan dulu sekejap dalam peti ais ya. Bagi dia pun kita perap juga, bagi dia apa tu, rasa dia asam-manis. Jadi tekstur dia macam ni ya. Nampak tak tekstur dia? Halus kan? Okey. Okey guys, dah siap dah kita punya ni. Okey, kemudian kita akan letak mayonis. Kita letak mayonis dulu ya. Okey. Kemudian kita letak yogurt. Yogurt ni original ya. Yogurt ni original ataupun dipanggil asli. Kita letak dalam ikut suka korang ya, sebab yogurt ni ada masam ya. Kita letak yogurt. Yang ni terpulang dengan korang, nak letak garam boleh lagi ataupun nak letak garam lah ya. Terpulang dengan korang nak letak ke tak nak, itu cita rasa sendiri ya. Okey, bagi saya tak letak sebab semua dah cukup. Okey, kemudian kita kacau ya. Kita kacau dia. Membuat salad Winston ni ataupun apa-apa jenis, senang je korang buat dekat rumah. Habis ni korang simpan dalam peti ais, tapi pastikan tutup ya, supaya dia punya rasa tu tak lari. Tutup dengan penutup apa je yang korang ada. Nak tutup dengan plastik pun boleh. Korang kacau dia. Kan dah jadi dah. Tada! Sangat mudah dan simple. Okey guys, macam biasa kita panaskan kuali dulu. Dan kemudian kita masukkan minyak. Kita masukkan minyak ya. Alah, lupa nak buka api. Okey. Kita akan goreng kentang dulu ya. Okey guys, kita goreng kentang dulu. Pastikan minyak dah panas ya, baru kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelum korang menggoreng kentang apa-apa jenis benda yang frozen, pastikan api yang perlahan dulu ya. Perlahan. Dan kemudian bila dah nampak benda ni dah nampak macam dah masak sikit, baru tu kuatkan api dia. Biar jadi gunung kinabalu dulu. Nanti baru kita ratakan dia ya. Sebab nanti dia bila kita goreng french fries ni dia akan mengecut. Okey. Okey, bila kita dah nampak macam ni, kita jangan kacau dulu tau, sebab atas dia tu tak masak lagi. Kita biarkan dalam 2 minit baru kita kacau ya. Okey, kita dah boleh kacau dia, tapi kita kacau pelan-pelan dekat bawah ya. Kita kacau pelan-pelan sebab dia tak merata lagi masak kan. Okey, kita biarkan macam ni. Okey. Okey, kemudian kita kacau. Inilah rupa dia. Okey, baru kita kacau
kuat sikit ya. Kalau yang macam tadi itu kita kacau perlahan sebab dia akan senang patah. Dan sekarang ni dah keras ya. Okey, kita kacau. Okey, kejap lagi dalam 1 minit. Lepas tu kita angkat. Okey guys, kentang kita dah siap. Ayam. Okey guys, ayam ni yang kita dah perap. Okey, sekarang kita akan salut dia dengan serbuk roti. Okey. Kita salut dia. Okey, kemudian kita salut dia dengan serbuk roti ya. Dekat pasar raya banyak jual, okey. Salut dia. Pastikan korang goreng ni api yang perlahan ya, sebab biar dia rata masak ya. Okey, kemudian kita goreng macam biasa. Okey, kemudian kita goreng dengan api yang sangat perlahan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang nak guna periuk pun boleh juga, tapi saya tak ada periuk yang sesuai, jadi saya menggunakan kuali. Okey, kemudian kita balikkan dia ya. Okey. Sentiasa kena jaga ya, kalau korang tinggalkan takut dia hangus. Okey, kita pusing-pusing. Pastikan api yang perlahan ya, ataupun slow.
Oke guys, sudah masak ada ayam kita. Angkat dulu ya. Sudah nampak tak? Nampak tak? Oke, dah siap. Oke guys, untuk kita buat black pepper dia, ini adalah bahan-bahan dia. Oke, mula kita letak ini dulu. Kemudian kita letak air ikut sukatannya 1 cawan. Oke, kita letak air tapi jangan penuh sangat ya. Kemudian kita letak ke dalam. Kocak-kocak dulu ya. Oke, kemudian kita letak black pepper. Black pepper ni ikut cita rasa korang. Korang nak banyak ke, nak sikit ke, tak nak pedas sebab budak-budak ada kan. Ni saya letak semua ya. Oke, saya letak semua. Saya letak sos tiram dalam 2 sudu ya. Oke. Kicap ni kita letak sikit sebab kita nak bagi dia jadi gelap sikit. Kan, kita letak dalam 2 sudu jugalah ya. Oke. Kemudian kita kacau dia dulu. Sebelum kita masak dekat atas dapur tu, kita kacau dulu ya. Bagi dia betul-betul sebati, baru kita masak. Oke, kita agak sebati kan. Kemudian kita panaskan atas. Oke, kemudian kita panaskan atas dapur. Pastikan api yang perlahan. Kemudian kurang kacau lah macam biasa ya. Kacau dia sampai yang carbonara punya tadi tu tak berketul ya. Kacau dia sampai betul-betul sebati. Kalau korang rasa nak gelap lagi, tambah lagi kicap. Kacau. Jadi sos black pepper kita ni memang rasa ada cendawan ya. Bagi dia betul sebati. Kalau dia nampak macam dia mendidih ataupun gelepok-gelepok tu kan, baru korang tutup api ya dan dah masak. Kacau-kacau. Korang jangan tinggalkan ya, takut dia ni pula kan hangus. Ini adalah cara yang paling mudah korang nak buat sos black pepper. Sangat-sangat mudah. Korang beli dekat supermarket dan korang buat sendiri. Black pepper tu korang nak letak, nak ikut cita rasa, nak pedas sedang-sedang, ikut suka hati korang lah ya. Yang pastinya black pepper ni korang boleh buat sendiri dekat rumah. Chicken chop nak buat, lamb chop boleh buat, boleh cecah ya. Kacau lagi sampai dia betul-betul sebati. Tada, dah siap dah chicken chop kita. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Nusantara Waka Waka. Bye. Assalamualaikum.
hari ini saya akan masak ayam cinta sweet and sour. Okey, ini adalah bahan-bahan dia dekat depan ni yang colorful, macam rona-rona kehidupan gitu kan. Okey, saya menggunakan isi ayam dan juga bawang. Ini adalah bawang Holland, bawang merah dan juga bawang putih yang telah dihaluskan. Ini adalah lada benggala ataupun capsicum merah, hijau, kuning dan juga tomato. Okey, kemudian kita akan perap ayam macam biasa ya, perap dengan tepung. Okey, jom kita buat dan saya akan tunjukkan macam mana cara-cara dia. Guys, ini adalah bahan-bahan untuk saya perap ayam: tepung jagung, garam dan juga tepung bestari. Okey, pasti korang bertanya-tanya kan, kenapa selalu guna tepung bestari? Okey, tepung bestari ni banyak kegunaan dia ya. Korang nak goreng macam ikan, ayam, daging, whatever lah yang korang nak guna, memang best. Tak payah letak perencah dah. Tinggal tuang, semua cukup dah dalam ni. Okey guys. Okey, mula kita akan letak dekat ayam. Terpulang dengan korang, tapi kali ini saya akan guna sedikit sahaja ya, sedikit sahaja sebab saya campur dengan tepung jagung. Okey. Dah. Kita letak sedikit garam ya. Kali ini saya letak garam sedikit sebab saya menggunakan tepung sikit je. Sedikit sahaja ya. Dan kemudian saya letak tepung jagung 2 sudu ya. 2 sudu ni. Agak-agak dalam 1 sudu makan lah sebab ni yang kecil kan. Okey dah. Okey, macam biasa kita kacau ayam guna tangan. Pastikan tangan kita dah basuh dulu sebelum kita kacau. Okey, kita kacau sampai sebati macam biasa ya. Kita kacau lagi sampai dia sebati. Okey, dan kita akan perap dalam 15 minit ya. Okey. Okey dah. Cukup simple. Okey, kita akan potong barang-barang ni dengan kiraan 1 2 3. Okey, cara dah siap. Okey, untuk bahan sos dia saya menggunakan sos plum, sos cili dan juga sos tomato. Terpulang dengan korang nak guna sos apapun untuk buat sour-sour sweet-sweet ni kan. Okey, jom kita ke peringkat seterusnya. Okey guys, kita akan goreng ayam ni dulu yang kita perap. Ni adalah minyak ayam juga ya. Jadi dia biasalah ada goreng ayam kan. Okey, kita akan goreng menggunakan minyak dan juga aku akan goreng ayam okey. Dengan api yang perlahan dulu. Okey guys, kalau korang dah nampak minyak tu dah panas, okey, kita boleh rasa macam ni dia punya uap tu naik. Okey, kita akan goreng ayam. Yang ayam ni okey, yang kita perap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang macam ayam ni kalau korang nak garing-garing pun boleh, nak smooth-smooth pun macam tu pun boleh juga. Jadi terpulang dengan cita rasa kepada tekstur ayam tu korang nak ya. Bila berada di dapur, walaupun anda dekat mana, sentiasa berhati-hati sebab kita tak tahu bila masa aksiden akan berlaku kan. Sambil kita goreng-goreng ni santai-santai. Yang bunyi bising-bising tu sorry, ada orang bertukang sikit dekat rumah. Okey, kita goreng macam biasa. Korang potong ayam ni jenis terpulang dengan korang ya, nak cube-cube pun boleh. Saya potong cube-nya comel-comel. Nak buat bekal untuk anak ke sekolah pun boleh, suami nak bawa pergi office pun boleh, nak makan dinner pun boleh juga, nak sambut anniversary ke birthday ke pun boleh. Dan nama juga ayam cinta sweet and sour. Pasti suami suka. Ewa. Okey, ayam ni korang dah boleh kacau. Nampak tak? Macam ni jadi dia, okey. Bila kita dah goreng, baru dia punya potongan tu nampak. Kan? Nampak tak? Baru nampak cantik kan?
Oke, dalam 1 menit lagi boleh dah kita angkat ya. Oke guys, ayam kita dah masak dan boleh dah kita angkat. Oke. Oke, cara nampak tak tekstur dia? Keemas-emasan. Oke guys, kita dah goreng ayam. Sekarang kita nak buat dia punya sos. Oke, macam biasa panaskan minyak dan letak minyak. Oke, ini adalah sos yang saya dah satukan. Oke, sos cili, sos tomato dan sos plum. Sos plum ni dia manis ya, sebab selalunya orang cecah dengan keropok kan. Oke, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Kacang macam biasa, tunggu sampai naik bau ataupun bagi dia garing sikit. Oke, kita dah nampak bawang kita dah garing. Kita masukkan sos yang kita dah campurkan semua. Pelankan api, sebab ini korang kena hati-hati ya, sebab dia macam meletup-letup. Jadi be careful. Oke. Kemudian kita letak air 1 mangkok ni ya. Saya guna mangkok IKEA. Letak sikit sahaja ya. Tapi kalau korang nak letak tepung jagung untuk pekatkan dia pun boleh juga. Oke, kita bagi dia betul-betul masak. Dan masukkan cukup rasa sedikit saja ya, sebab kita punya sos plum tu pun dah manis. Sedikit saja, oke. Itu sahaja. Kemudian korang masak. Macam biasa, masak. Kacau sampai bila dia mendidih, masukkan ayam dan masukkan benda lain. Oke, kita punya sos pun dah mendidih ya, dah macam dah masak. Oke, kemudian masukkan ayam. Kacau sampai dia sepati. Oke, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita dah potong. Oke, bismillah. Sangat mudah dan senang ya. Korang boleh buat dekat rumah. Untuk berniaga pun boleh jual. Korang kacau dia sampai betul-betul meresap ya. Masak. Nak guna ikan pun boleh. Tapi bagi saya yang sesuai ikan dengan ayam sahaja ya. Tapi kalau daging saya tak sure. Tapi kalau ikan dengan ayam boleh. Yang lain-lain tu saya tak pastilah ya. Tapi ikut cita rasa you Allah. Oke, kita masak sekejap lagi ya. Bagi dalam 1 minit. Oke guys, dah siap dah ayam cinta sweet and sour guys. Nampak menyelerakan bukan? Pasti you all pasti kalau you all cuba dan rasa sendiri pasti mudah dan sedap. Oke guys, jom kita plating. Dah siap dah ayam cinta sweet and sour. Tada guys, thanks for watching. Jangan lupa kamu like,
komen, dan subscribe channel Nusyakira Waka Waka. Bye bye. Assalamualaikum.